Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada pagi hari cuti, hari Malaysia ini 28 Muharram 1440 Hijriah bersama 16 September 2020. Sekali lagi kita bertemu dalam majlis ilmu ini yang disebut Nabi SAW sebagai Rawdatun min Riyadil Jannah, satu taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara fizikal kita tak bersama, tetapi dengan kita menghadiri kuliah maya ini, dengan kita mengikuti kuliah maya ini, dengan kita menonton kuliah maya ini, insya-Allah kelebihan-kelebihan majlis ilmu itu akan juga kita perolehi, dikurniakan kepada kita barakah dan rahmah dari Allah SWT, dibawa turun oleh para malaikat, dikurniakan kepada kita sakinah, yang ketenangan, dan dikurniakan kepada kita ganjaran pahala yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah, pengajian maya, kuliah pengajian maya kita teruskan dengan pengajian kitab At-Tafsirul Munir juzuk 30, yang kita teruskan kupasannya. Kitab ini
karang oleh almarhum Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili Ad-Dimashqi As-Suri rahimahullah ta'ala. Iaitu kita masuk ke surah yang berikutnya, yang seterusnya, iaitu surah Al-Zalzalah. Kita telah pun mengakhiri kuliah kita dalam surah Al-Bayyinah pada kuliah yang lepas, kuliah yang lalu. Dan kuliah pada hari kali ini kita teruskan dengan surah Al-Zalzalah. Ya, terlebih dahulu seperti mana biasa kita akan mulakan dengan pengenalan surah ini, ataupun mukadimah surah ini. Pada buku surat yang bermula dalam buku kitab ini, muka surat yang diterjemahkan, iaitu muka surat 353. Surah ini adalah surah Madaniyah yang mengandungi 8 ayat. Jadi sama seperti mana surah Al-Bayyinah, surah Al-Zalzalah ini juga adalah surah Madaniyah, yakni surah yang diturunkan selepas peristiwa hijrah Nabi SAW ke kota Al-Madinatul Munawwarah. Walaupun ada juga surah-surah Madaniyah ini yang tidak diturunkan di kota Al-Madinatul Munawwarah. Dan surah ini mengandungi 8 ayat, sama seperti mana surah Al-Bayyinah, surah yang sebelumnya. Surah ini juga mengandungi 8 ayat. Nama surah ini dinamakan Al-Zalzalah atau Al-Zilzal kerana ia dimulakan dengan penceritaan tentang peristiwa gempa bumi yang sangat dahsyat sejurus sebelum hari kiamat. Firman Allah SWT mafhumnya, A'udzubillahiminasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Mafhumnya, Surah Azim, mafhumnya apabila bumi digugurkan dengan gegaran yang amat dahsyat. Ayat pertama surah Al-Zalzalah. Jadi surah ini dimulakan dengan pencerita tentang keadaan fenomena yang sangat dahsyat sebelum berlakunya, sejurus sebelum berlakunya hari kiamat. Ini kita akan lihat nanti dalam kupasan berikutnya. Dan ia adalah surah Madaniyah, ya, mengikut kajian ulama-ulama tafsir. Surah ini adalah surah Madaniyah, walaupun dalam kitab ini juga disebut, Ibnu Katsir berkata ia adalah surah Makkiyah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana surah ini menceritakan keadaan-keadaan hari kiamat, yang mana cerita-cerita hari kiamat ni banyak dijumpai ataupun dilihat berada dalam surah-surah Makkiyah. Sebab itulah Ibnu Katsir, ulama tafsir yang tersohor ini, menyebut bahawa surah Al-Zalzalah ini adalah surah Makkiyah. Wallahu a'lam. Kaitan surah Al-Zalzalah ini dengan surah sebelumnya, Allah SWT menyebutkan di akhir surah Al-Bayyinah ini tentang ancaman terhadap orang kafir dan janji baik kepada orang mukmin. Jadi akhir yang kita lihat dalam kuliah yang lepas, pada ayat-ayat ke-6 hingga ayat ke-8 surah Al-Bayyinah, Allah SWT menyebut tentang ancaman terhadap orang kafir. Dan apakah balasan yang Allah SWT akan beri kepada orang-orang kafir ini, dan janji baik kepada orang mukmin. Janji baik kepada orang mukmin dalam ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Mereka ini akan dikurniakan syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Allah Ta'ala redha kepada mereka. Lalu dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada mereka dalam syurga itu, mereka redha kepada Allah SWT. Dan dalam ilmu tafsir, janji baik ini dikenali sebagai wa'dun, janji ancaman. Ini dikenali sebagai wa'id. Neraka Jahannam, neraka Jahannam sebagai balasan kepada orang-orang kafir, dan syurga-syurga sebagai balasan kepada orang-orang mukmin. Setelah itu, dalam surah ini Allah SWT menerangkan waktu pembalasan tersebut serta sebahagian dari petandanya, iaitu gempa bumi dan penghamburan keluar segala isinya. Jadi bersambung dengan ayat surah Al-Zalzalah ini, dengan surah Al-Zalzalah ini, ayat awal surah Al-Zalzalah ini menceritakan keadaan yang akan berlaku nanti pada akhir
alam dunia